Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada malam ni bainal maghrib wal isya, di antara waktu maghrib hingga waktu isya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suka nak cerita tentang hadis ni. Satu kisah yang berlaku di antara dua orang sahabat Nabi. Seorang tu nama dia Sayyidina Hanzalah Al-Usayyidi, dan seorang lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya baca dulu hadis ni dalam bahasa Arab. Hadis sahih. Sahih Muslim. Dia ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau tuan-tuan buka kitab Sahih Muslim, nombor hadis tu 2750. Jangan pitikam lah. 2750. Sahih Muslim. Saya baca dulu, dia kata apa? An Hanzalah Al-Usayyidi qala wa kana min kuttabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lakiyani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Hanzalah qala qultu nafaqa Hanzalah qala subhanallahi ma taqulu qala qultu nakunu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ainin فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسنا الأزواج وأولاد وضيعتي فنسينا كثيرا قال أبو بكر فالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنزلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرون بالنار والجنة حتى كأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج وأولاد وضيعتي نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تقولون عندي وفي ذكري لصفاحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنزلة ساعة وساعة ثلاث مرة. Hadis ni agak panjang juga. Satu hadis yang saya rasa menarik untuk kita kongsi bersama pada malam ni. Hadis ni diriwayatkan daripada Hanzalah Al-Usayyidi. Siapa dia Hanzalah Al-Usayyidi ni? Sayyidina Hanzalah ni siapa dia? Dia kata dalam hadis ni qala wa kana min kuttabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hanzalah ini adalah penulis wahyu yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ayat Quran turun, maka dia salah seorang daripada sahabat Nabi yang akan menulis ayat Quran. Orang lain hafal, dia selain hafal, dia juga penulis ayat Quran yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia qala, cerita ni Hanzalah yang cerita.
Dia kata apa? Qala laqiyani Abu Bakrin. Satu hari aku jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata satu hari aku jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Faqala kaifa anta ya Hanzalah. Sayyidina Abu Bakar pun tegur dia. Sayyidina Abu Bakar tegur dia. Sayyidina Abu Bakar tanya kat dia, kalau bahasa kita, kalau hang apa abang, sihat ke? Apa kabar? Kan bahasa buku apa kabar? Kalau bahasa Pulau Pinang lah, hang apa abang, sihat ke? Kan biasalah kita jumpa kawan kita kan, selalu kita tegur macam tu lah kan. Apa abang, sihat ke? Kalau jumpa orang berumur sikit, mamu apa abang, sihat ke? Kan macam tu lah kan. Jumpa Pak Imam apa abang, sihat ke? Jumpa Haji apa abang, sihat ke? Jumpa mami apa abang, sihat ke? Kan biasalah, itu soalan biasa kita jawab. Dan selalunya bila kita tanya apa abang tu, orang nanti jawab apa? Orang jawab sihat, alhamdulillah sihat, ataupun tak berapa sihat. Kan duk migraine ke, sakit kepala ke, pening kepala ke, baru lepas ambil vaksin ke, baru lepas baik COVID ke, contohlah kan. Orang akan jawab macam-macam. Tapi peliknya Sayyidina Hanzalah ni dia jawab satu benda yang mengejutkan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata apa? Dia kata di sini, qultu nafaqa Hanzalah. Maka Hanzalah pun jawab kepada Sayyidina Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ni dah jadi seorang munafik. Kan Abu Bakar tanya, kamu sihat tak? Tapi jawapan Hanzalah, aku dah jadi munafik. Jadi bila dia jawab macam tu dekat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun terkejut. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Subhanallahi ma taqulu. Subhanallah, apa hang cakap ni? Ataupun bahasa Pulau Pinang dia kata, subhanallah, apa hang merepek ni? Kalau bahasa Penang lah. Maka kata dengan Hanzalah, dia kata apa? Qala nakunu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ainin fa idza kharajna min 'indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaja wa aulada wa dhai'ati fanasina kaseera. Dia kata aku ni rasa aku dah jadi munafik sebab apa? Sebab bila kita duduk dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ni tazkirah, yuzakkiruna bin nari wal jannah. Nabi cerita dekat kita, Nabi tazkirah kat kita tentang apa? Tentang neraka dan syurga. Nabi cerita kat kita tentang neraka dan syurga, hatta ka'anna ra'yu 'ainin. Bila kita duduk dalam majlis Nabi itu, Nabi cerita tentang neraka dan syurga, seolah-olah kita nampak neraka dan syurga tu depan mata kepala kita. Dia kata apa? Kita duduk dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad cerita tentang neraka dan syurga, seumpama kita nampak real life. Kita nampak macam neraka dan syurga tu depan mata kepala kita. Tetapi dia kata, bila kita balik rumah, afasnal azwaja, kita duduk dengan isteri-isteri kita, wa aulada, dan anak-anak kita, dan kerja-kerja kita lupa habis apa yang Nabi cakap. Dia balik rumah, dia main dengan anak isteri dia sibuk dengan kerja dia lupa dah, fanasina kasira, kita lupa habis apa yang Nabi cakap. Maka sebab itulah aku rasa aku dah jadi munafik. Tuan-tuan tengok sahabat Nabi ni, dia lupa apa Nabi cakap saja, dia rasa dia dah jadi munafik dah. Maka bila dia cakap lagu tu, maka Sayyidina Abu Bakar pun kata apa? Qala Abu Bakrin, fallahi inna lanalqa misla haza. Demi Allah, aku pun rasa macam hang juga. Abu Bakar pun susah hati dah. Bahasa kita ni biasalah tuan-tuan, saat kita balik kuliah ni, bini kita tanya, abang ceramah malam ni best ke? Oh best. Ustaz cakap apa? Tak tahu, lupa. Itu standard kan. Jadi pergi khutbah Jumaat kan. Balik rumah bini dia, abang tadi Khatib kata apa khutbah kan? Oh bagus dia ceramah, dia khutbah tu sampai retak mimbar tu. Tongkat tu patah dua. Contohlah kan. Apa dia cakap kan? Tak tahu lah, yang aku tahu ittaqullah ya. Yang tu saya tahu. Yang lain tak tahu. Jadi kita lupa. Jadi sahabat pun bila dia ikut ceramah Nabi, dia ikut kuliah Nabi, saat lagi bila dia balik rumah,
Dia bukan lupa, dia bukan kata tak ingat apa yang Nabi ajar, cuma dia sibuk. Kan, dia main sat dengan anak isteri dia, balik rumah anak kata bapa jomlah pergi ronda. Bapa esok cuti raya Cina jomlah pergi jalan-jalan. Kan, dia bawa anak dia pergi jalan-jalan. Bini dia kata abang jom pergi Tesco ke apa ke. Kan? Dia sibuk sat, dia sibuk dengan kehidupan dunia, maka dia takut kalau dia dah jadi munafik. Ni dua orang sahabat Nabi ni. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kata, "Wallahi inna lanalqa misla haza." Aku rasa aku pun dah jadi munafik macam kamu dah. Padahal Sayyidina Abu Bakar tu adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijanji masuk syurga. Kan, sahabat Nabi yang dijanji masuk syurga. Dia pun dah takut dah. Maka dua orang sahabat ni pun pergi jumpalah Nabi SAW. Sayyidina Hanzalah dan juga Abu Bakar pergi cari Nabi Muhammad. Maka bila dia jumpa dengan Nabi Muhammad, Hanzalah pun kata, "Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku dah jadi munafik dah, Hanzalah kata. Nabi kata, "Wa ma zaka? Kenapa kamu jadi macam tu?" Padahal dia ni penulis wahyu Nabi. Kenapa kamu cakap macam tu? Maka dia pun kata, "Ya Rasulullah, kami duduk dengan kamu, kami dengar kamu ceramah tentang akhirat, kami dengar kamu ceramah tentang neraka dan syurga. Tapi bila kami balik rumah, kami sibuk dengan isteri kami sibuk dengan anak-anak kami sibuk dengan kerja kami, sehingga kami lupa apa yang kamu ajar. Fanasina kasira." Kami lupa semua benda. Maka Nabi pun kata dah kepada dua orang sahabat ni. Nabi kata apa? "Walladhi nafsi biyadi." Nabi kata, demi jiwa aku yang berada di dalam genggaman Allah. Nabi kalau nak cakap satu-satu benda penting, Nabi suka cakap, orang Arab ni, dia suka cakap, "Wallahi, wallahi." Kan? Nabi suka bersumpah dengan nama Allah. Kan? Bukan sebab Nabi suka main-main sumpah, memang orang Arab cakap macam tu. Kan? Kalau kita tengok ayat Quran pun Allah Ta'ala sumpah dengan banyak benda. Wal fajri wad duha wal asri wal nahari wal laili wal adiyati dabha wasyamsi waduhaha. Kan? Allah sumpah dengan waktu pagi, Allah sumpah dengan waktu tengah hari, Allah sumpah dengan waktu malam, Allah sumpah dengan waktu asar, Allah Ta'ala sumpah dengan kuda, Allah sumpah dengan matahari. Bagi Allah, Allah boleh sumpah dengan benda-benda lain. Boleh sumpah dengan masa, boleh sumpah dengan binatang, boleh sumpah dengan bintang, boleh sumpah dengan matahari. Tapi kita tak boleh sumpah dengan benda lain. Demi mikrofon, tak boleh. Kan? Tak boleh sumpah macam tu. Kita hanya boleh sumpah dengan Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Kan? Dan sumpah ni hanya jadi apabila orang tu sebut wallahi, billahi, tallahi. Yang tu tiga baru jadi sumpah. Wa, ba, ta. Wallah, ba, billah, ta, tallahi. Tiga tu baru jadi sumpah. Kalau lillahi, bukan sumpah. Kan? Bini tanya, "Abang, betul ke you tak kahwin lain?" "Lillahi ta'ala tak kahwin." Lillah tak jadi sumpah. Faham tak? Kan? Lillah tu tak jadi sumpah. Yang tu jadi ranjau. Tak ranjau. Yang tu tak jadi sumpah. Kan? Okey. Jadi Nabi bila nak cakap, Nabi sumpah, "Wallazi nafsi biyadi," demi jiwa aku yang berada dalam genggaman Allah, "Illau tadumuna ala ma takuna indi wa fi zikri." Kalaulah kamu macam mana kamu duduk dalam ceramah aku, kamu mengingati Allah, bila kamu balik rumah duduk dengan isteri kamu dan anak-anak kamu dan kerja kamu, kamu masih lagi mengingati Allah, Nabi kata, "La safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum," maka Allah akan menghantar malaikat-malaikat untuk menjaga kamu di rumah-rumah kamu dan juga di jalan-jalan kamu. Nabi kata, kalaulah kita balik rumah lepas kuliah ni tuan-tuan, kita sibuk dengan keluarga kita, sibuk dengan kerja kita, tapi kita tak lupa dekat Allah. Sibuk-sibuk pun cukup time semayang-semayang. Sibuk-sibuk cukup time baca Quran. Sibuk-sibuk cukup time zikir, kita zikir. Sibuk dengan keluarga kita, dengan kehidupan dunia, jangan sampai lupa pada akhirat. Nabi kata, kalaulah satu orang tu di dalam kesibukan dunia dia masih lagi mengingati Allah, sibuk cuti sekolah raya Cina, customer beratur ramai di nasi kandang Sulaiman, tapi tauke dia boleh duduk lagi dalam kuliah maghrib malam ni.
Dan contohlah kan, Jack sikit mamu kan, marah lah rasa. Kan? Ya? Tapi dia kalau boleh duduk lah, kalau dalam kuliah dia boleh sibuk kerja, masih lagi boleh main masjid, maka orang tu kata Nabi, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum. Allah akan menghantar malaikat untuk menjaga dia di rumah-rumah dia dan juga di jalan-jalan dia, untuk memberi keselamatan kepada dia. Walakin ya Hanzalah, tapi Nabi kata dekat Hanzalah ni, tetapi Hanzalah sa'atan wa sa'atan, Nabi ulang 3 kali. Ada ketikanya macam ni, ada ketikanya macam ni, ada ketika macam ni, ada ketika macam ni. Nabi ulang 3 kali. Pasal Nabi habaq benda tu. Nabi nak bagi tahu dekat kita, kadang-kadang kalau kita duk ingat akhirat, tapi sekali-sekala enjoy dengan keluarga tu tak jadi masalah pun, tak jadi munafik pun. Kadang-kadang sibuk sat dengan kerja. Bukan sibuk sampai tak semayang. Dia sibuk juga dengan kerja, tapi cukup time semayang sehari, okey lagi. Sebab apa? Nabi nak bagi tahu dekat Hanzalah, kamu lupa apa yang aku ajar, itu tidak menyebabkan kamu jadi seorang yang terus munafik. Bukan terus-terus jadi munafik, tak. Kan? Sebab apa? Sebab manusia ni kadang-kadang ada ketikanya kita kena bagi masa dekat keluarga kita. Ada ketikanya kita kena bagi masa dekat kerja kita. Ada ketikanya kita kena bagi masa untuk beribadah kepada Allah. Sebab tu kalau kita buka dalam ajaran Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala, Imam Al-Ghazali bahagi satu hari ada 24 jam, dibahagi 3. 8 jam tidur, rehat, makan, pergi toilet dan sebagainya. 8 jam lagi kerja, 8 jam lagi beribadah. Kita hari ni dapat dah satu hari 8 jam ibadah? Tak dapat. Ya? Subuh 10 minit, Zuhur 10 minit, Asar 10 minit, Maghrib 10-15 minit, Isya 10 minit, campur-campur semua, belum 1 jam tu. Baru 50 minit Zikir sikit ke apa ke, baca Quran, dapatlah lagi 15-20 minit. Lepas tu dengar kuliah 1 jam. Tu pun kalau lebih sikit 1 jam tu, ada orang dia buat dah. Dia buat macam tu lah. Ada orang dia buat macam tu. Ada orang dia buat macam ni. Kalau pukul 9 tak berhenti lagi, dia buat ni. Ada satu tempat saya pergi, dia tu duduk belakang sikit, dia tak buat macam ni, dia tak buat macam ni, tahu dia buat apa, dia buat ni. Oh, yang tu lagi jam. Kan? Yang tu nak berhenti kan, nak sambung pun tak tahu. Kan? Berhenti pun masalah, sambung pun masalah. Kan? Ada kan? Kalau lama sikit, kita dah susah hati lah. Kan? Ada orang kalau kita pergi kuliah, kalau tak ni lagi sikit kan, dia buat gosok pipi. Dia buat macam ni. Tapi dia buat macam ni, bukan dia buat macam ni, dia buat ni, dia tunjuk belakang. Dia suruh tengok jam belakang. Kan? Dia bagi isyarat. Dia kata lama sangat ni. Kan? Jadi macam-macam passion dia tak. Jadi kita ni kalau lah contohlah kan, kalau lah mati umur 60. Umur 60. Kalau satu hari 24 jam bahagi 3, 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam beribadah. Kalau mati umur 60 bermakna 20 tahun kerja, 20 tahun tidur, 20 tahun ibadah. 20 tahun saja ibadah. Tu kalau mati umur 60 lah, contoh lah kan. Mati umur 70 lah, 75 katalah mati, tolaklah 15 tahun tak nak akil balik tu. 60 tahun saja hidup. Yang telah mukallaf, wajib ke atas kita beribadah. Tiba-tiba, kalau 8 jam satu hari pun bermakna kita baru beribadah 20 tahun. Kan? Agak-agak kita boleh masuk tak dalam syurga Allah? Belum tentulah kan. 20 tahun saja ibadah. Kan? Tengok-tengok yang tu tolak, yang ni tolak, yang tu tolak, yang ni tolak, dan sekali apa pun tak. Jadi dalam kehidupan kita, suasana hidup kita, kita kena usaha untuk jadi orang yang sentiasa letakkan akhirat tu lebih daripada kehidupan dunia. Dan akhirat lebih daripada kehidupan dunia. Jadi sahabat ni, dia takut kalau dia jadi seorang yang munafik. Bukan yang ni, bukan sahabat ni saja. Kalau kita tengok antara sahabat Nabi SAW yang dia kenal siapa dia munafik di zaman Nabi. Nabi habaq dekat dia. Nabi panggil dia, Nabi habaq. Okey, dia tu munafik, dia ni munafik, dia ni munafik, dia tu munafik, dia ni munafik, dia ni munafik, dia ni munafik. Dia tahu siapa munafik. Siapa nama dia? Huzaifah Al-Yamani. Dia ni
dia seorang-seorang tahu, okey, siapa munafik zaman Nabi, semua nama tu ada dekat dia. Bila Sayyidina Umar dapat tahu, kata Huzaifah Al-Yamani ni boleh kenal siapa dia munafik di zaman Nabi, Sayyidina Umar cepat-cepat lari pergi jumpa Huzaifah Al-Yamani. Dia pergi tanya apa dekat Huzaifah. Huzaifah, aku nak tanya kat hang satu soalan. Saya cakap Penang terus lah. Tak cakap bahasa Arab lah. Aku nak tanya kat hang satu benda. Aku ni munafik tak? Tu soalan yang pertama dia tanya. Kita kalau dapat tahu Huzaifah tu tahu nama munafik, kita tak tanya aku ni munafik lah, kita tanya siapa dia munafik tu. Kan, abang lah kat aku pun nak tahu juga. Kan, kita mungkin tanya lagu tu. Tapi Sayyidina Umar tak tanya lagu tu. Sayyidina Umar tanya, aku munafik tak? Nama aku ada tak dalam senarai munafik? Kata dengan Huzaifah Al-Yamani, kamu jangan susah hati, kamu tak termasuk dalam senarai tu. Tapi kamu adalah orang yang terakhir yang aku akan bagi tahu dekat kamu. Orang ni tak tahu siapa dia munafik. Sampai ke sudah sahabat lain tak tahu siapa dia munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, persoalan dia, munafik tu apa dia? Munafik tu apa dia? Munafik itu dari sudut bahasa berasal daripada 3 huruf, nun fa qaf, nafaqah. Ya, nafaqah ni maksud apa? Lubang tikus. Tikus kalau dia masuk ke lubang ni, dia keluar ke lubang ni, dia keluar ke lubang ni, dia masuk ke lubang lain pula. Kan, itu maksud dia. Dan nafaqah ni maksud kata keluar. Sebab tu kalau infak maksud kata apa? Keluar duit. Nafkah, keluar duit lah, bagi nafkah dekat anak, isteri dan sebagainya. Infak pun keluar duit. Munafik pun keluar. Keluar daripada apa? Keluar daripada Islam. Orang yang munafik ni luar nampak macam Islam, tapi dalaman hati dia tak Islam. Kan? Jadi takutlah. Kalau orang kafir kita boleh beza. Oh, dia ni orang bukan Islam, dia ni agama ni, dia ni agama ni, dia ni agama ni. Kan? Tapi kalau orang munafik kita tak tahu. Sebab dia boleh pakai jubah, dia boleh janggut panjang, dia boleh bubuh kepiah dari kepala. Tapi dalaman diri dia tak suka kepada Islam. Itu nama munafik. Maka ulama kata munafik ni ada 2 bahagian. Yang pertama, munafik dari sudut keyakinan dia, kepercayaan dia. Dia nampak macam Islam, tapi dia tak suka dengan apa yang Islam suruh. Banyak dah orang lah ni yang dia mengaku dia Islam, tapi bila kita suruh dia semayang, dia kata, siapa kata semayang tu wajib? Semayang tak wajib pun. Kalau semayang tak boleh khusyuk, tak payah semayang. Ada tak orang Islam cakap macam tu? Hampa tahu ke tak tahu? Tahu ke tak tahu? Tahu kan? Ada orang Islam yang kita suruh dia pakai tudung, dia kata siapa kata pakai tudung wajib? Tak pakai tudung tak wajib pun. Kan? Quran tak suruh pakai tudung pun. Dia cakap macam tu. Ada yang bagi cadangan semayang Jumaat suruh tukar pergi hari Ahad. Hampa tahu ke tak tahu ni? Tak tahu ke? Saya tahu hampa semua baik. Hampa tak baca Facebook, hampa tak baca Instagram. Hampa hari-hari main semayang balik, semayang balik, semayang balik. Betul kan? Hampa ni semua level Sidratul Muntaha. Saya seorang yang jahat. Okey. Ada. Dia Islam, tapi kalau dia bercakap tak nampak macam dia tu Islam. Dia akan tentang apa yang Islam ajar. Itu dipanggil orang yang munafik dari sudut keyakinan Islam. Kita suruh dia pakai tudung. Pakailah tudung, dah tua dah. Dia kata mana ada Islam suruh pakai tudung? Tak ada. Dia siap baca hadis lagi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Dia kata tengok, Nabi kata sesungguhnya Allah tidak menilai luaran kamu, tidak menilai jasad kamu, tidak menilai gambaran rupa kamu. Yang Allah nilai hati dan niat kamu. Hati saya bersih walaupun saya tak pakai tudung. Makcik-makcik ni lagi jahat walaupun pakai tudung tapi hati tak bersih. Dia lah kata, bukan saya kata makcik. Makcik marah saya pula. Saya bagi contoh lah. Dia kata makcik-makcik ni lagi jahat. Dia pakai tudung tapi hati dia tak bersih. Saya tak pakai tudung, hati bersih. Itu semua sifat-sifat munafik dari sudut kepercayaan dia. Dia salah faham agama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang munafik dari sudut apa? Munafik dari sudut amalan dia. Kepercayaan dia bagus, tapi amalan dia tak bagus. Dia yakin dengan Islam, dia percaya dengan Islam, tapi dia punya perbuatan diri itu menyebabkan dia jadi orang yang munafik. Contoh,
Kita suruh dia main semayang. Dia tak kata semayang tu tak wajib. Dia mengaku semayang tu wajib. Tapi kita tak main lah semayang. Dia kata, bukan tak mau pergi semayang. Hidayah tak dapat lagi. Ya? Dia yakin semayang tu wajib. Tadi yang pertama, dia kata siapa kata semayang wajib? Dia tu rosak lah. Neraka dia lagi dalam daripada neraka orang kafir. Munafik jenis macam tu. Jenis yang kedua ni, dia orang bagus. Tapi bila kita suruh tutup aurat pakai tudung, dia kata bukan tak mau pakai tudung. Tak sampai masa lagi. Nanti sampai masa aku pakai. Dia tanya apa sebab hang tak main semayang maghrib? Tak main semayang berjemaah di masjid. Dia kata bukan apa. Saya nak kahwin. Kerja lebih masa sikit nak cari duit nak kahwin. Dah kahwin tak main lagi semayang. Tadi hang dah kahwin dah apa sebab hang tak main masjid? Dia kata bukan lah. Dah kahwin dah. Bini mengandung lah. Kena kerja lebih masa. Kena buat grab food. Anak nak keluar dah bulan 7. Contoh ha. Sebab tu tak boleh main semayang ni. Nanti anak dah bersalin semua aku main semayang. Dah anak bersalin dia tak main lagi semayang. Dia tanya awak tak main lagi semayang. Dia kata bukan apa. Anak dah keluar main dah. Duduk naik motor 3 orang tak boleh. Nak beli kereta. Tak ada nak main semayang. Dah beli kereta dah. Tanya siapa tak main semayang ni. Dia kata tak. Duduk rumah flat kecil sangat. Nak beli double story. Kerja sibuk tak boleh main semayang. Ya? Dah beli double story tak main lagi semayang. Tanya siapa tak main semayang. Tak. Perabot rumah apa pun tak beli ni. Tu yang duk kerja lebih masa nak beli perabot. Tengok-tengok tua dah. Bila dah tua tanya apa siapa hang tak main semayang. Dia kata bukan tak boleh main semayang. Tadi hantar cucu pergi tuition. Ya? Tak ada ambil cucu pergi tuition. Accident dengan basikal mati tengah jalan. Contoh ya. Contoh. Contoh. Ya? Mati. Tengok tak ada lagi semayang. Itu orang yang munafik dari sudut amalannya. Jadi kalau kita tengok dalam hadis Nabi, selalu banyak ustaz cakap, orang banyak sebut, ayatul munafik salasah. Ada 3 tanda-tanda orang yang munafik. Yang pertama apa? Bila diberi amanah, dia khianat dengan amanah dia. Ya, tak kira lah siapa pun. Dari orang besar sampai orang kecil. Kalau kamu diberi amanah, dia kena pegang amanah dia betul-betul. Dia Perdana Menteri ke, dia Ketua Menteri ke, dia pengurusi JKK ke, dia ustaz ke, dia cikgu ke, dia meniaga ke, dia kerja ke, semua benda ada amanah. Ya? Dia jadi suami ke, dia jadi bapa ke, kan? Itu pun amanah juga. Dia tak nak siapa-siapa dia seorang yang dia sebatang kara, dia beramanah dengan mata dia, dengan tangan dia, dengan kaki dia, dengan telinga dia, dengan mulut dia, dia beramanah. Kan? Tapi banyak orang yang kadang-kadang boleh jadi munafik sebab apa? Diberi amanah, dia khianat dengan amanah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia jadi munafik sebab apa? Sebab bila dia janji dengan orang, dia tak tepati janji. Oh, yang ni masalah tu. Saya cukup pantang nombor 1 kalau janji dengan orang, dia tak tepati janji. Janji pukul 9, 12.30 tak main. Ha? Yang tu kira habis fed up lah. Kan? Saya pergi ceramah satu tempat, saya tak mau abang tempat mana, saya ni live lah. Live lah. Oh, record saja. Record. Kalau bagus, saya boleh tiba kuat ni. Live kalau kena disiplin sikit. Kan? Kan? Saya pergi ceramah satu tempat, janji ceramah pukul 10. Saya kalau janji ceramah pukul 10, saya akan sampai di tempat tu sekurang-kurangnya setengah jam awal. Saya selalu set macam tu. Kan? Saya akan bajet timing. Macam hari ni kuliah di sini, kuliah lepas maghrib, saya keluar daripada rumah tadi pukul 3 petang. Kan? Sebelum asal saya main Penang dah. Pasal apa? Saya takut sekali motor pamcat tengah jalan ke, kereta rosak ke, jam ke apa ke, saya keluar awal. Kan? Saya keluar awal, saya boleh ronda sana, saya boleh pergi rumah mak saya, boleh relax, saya makan apa ke apa kan. Saya main pelan-pelan. Tak payah kalut. Kan? Jadi saya janji pukul 10, 9.30 paling awal saya sampai. Tapi saya tak boleh marah dia bang. Pasal saya sampai awal. Tidak. Tapi bila saya nak start pukul 10 tu, sepatutnya semua kena ready ya. Saya pergi satu tempat tu, janji ceramah pukul 10.30, tak ada apa. Orang pun tak ada. Orang ramai dah, 10 suku, 10-20 orang ramai. Cikgu tempat tu dia LCD projector pun tak main. Mikrofon pun tak ada. Meja pun tak ada. 10.30 saya tengok siapa pun tak ada. Saya tutup, saya main laptop semua, saya balik. Kan? Saya tak bagi can. Saya balik terus. Cikgu tu, ni saya dah sampai dah. Sampai, simpan kan. Yang sampai. Betul tak? Aku tak mau buang masa. Saya balik terus lagu tu. Saya tak suka janji dengan orang.
Kan? Tapi dia tak tepati janji. Oh, yang tu perangai cukup jahat sebab dia menyusahkan orang. Kan? Kalau janji mesyuarat pukul 9, pukul 9 mai. Kan? Ni janji mesyuarat pukul 9, 9.30 tak mai lagi. Pukul 10 tak mai, dah lah tak mai. Depa telefon dia, phone pun dia tak jawab. Kan? Orang tu tunggu je ni mana tak mai lagi. Lepas 10.30 baru hantar, sorry bini bersalin tadi. Yang kita tahu bini dia tak mengandung pun. Kan? Bila tu yang bini dia bersalin. Kan? Dan bini umur bersalin. Masa tu kat bini bersalin tak mengandung. Tengok meaduk ada. Kan? Ni macam-macam manusia. Janji kena tepati. Kalau kita tak boleh janji satu benda tu, jangan. Kan? Satu hari Nabi tengok satu makcik. Bukan benda besar, benda kecil lah. Budak-budak, kita panggil dia main. Dia nak main kat kita, dia tak main. Kan? Dia nak lari, dia duk main yang tu, kita main sini, dia tak mau main. Dia nak lari sana, dia nak lari sini. Ada satu makcik tu dia nak panggil anak dia, tak boleh. Dia tu, budak tu tak mau main. Dia buat apa? Dia buat coklat dalam tangan. Dia genggam, dia kata, main cepat. Kalau main kalau dapat coklat. Selalu kita suka buat kat budak-budak. Depan Nabi dia buat macam tu. Nabi tengok dia, Nabi kata, betul-betul ada coklat dalam tangan kamu. Nabi tanya, makcik kata, ya betul, memang ada. Kalau ada, tak apa. Kalau tak ada, kamu dikira pembohong kepada budak kecil. Kan? Jangan janji lah. Kalau kita tak boleh buat, bapa boleh beli tak? Wow. Contohnya lah, anak kita mau wow. Dia tengok orang nak beli wow lah ni kan. Bapa boleh beli wow. Bapa gaji tak dapat. Nanti bapa dapat gaji baru beli. Tak boleh beli abang, tak boleh beli. Jangan kata, okey, nanti bapa beli. Kawan pun tunggu 3 tahun, wow tak main. Jangan buat macam tu. Kan? Jangan janji satu benda yang kita tak boleh buat. Tak boleh buat, abang kata tak boleh buat. Kan? Lani bapa tak boleh beli. Mesti benda hang minta ni mahal. Dia mau iPhone 14. Contoh lah, iPhone 14 keluar dah kan belum ni? Tak keluar ni. Kan? Ada kata mau iPhone 13 apa? 13 Pro Max. Kan? Bapa tak boleh beli lagi benda ni. Pasal benda ni mahal. Jangan kata tak apa, nanti bapa dapat bonus, bapa beli. Dia pun kira dah 6 kali dah bonus dapat, sekali boleh tak beli kat aku. Maka kita dikira sebagai orang yang janji tapi tak tepati. Tak mampu buat, terus terang abang tak mampu buat. Itu Islam ajak kita. Yang ketiga, Nabi kata apa? Idza haddasa kadzaba. Bila mana dia bercakap, dia bohong. Yang ni ya Allah ya Rabbi, bohong orang ni banyak. Kan? Bohong orang ni banyak. Sampai ustaz pun tipu orang. Ini bukan live tak apa lah. Nanti potong kan tak itu. Orang marah kat saya lah. Kan? Ada ustaz pun tipu orang. Malam ni dia ceramah sini. Tiba-tiba dia telefon kat kita, Mamu, sorry Mamu, malam ni saya tak boleh main ceramah sini. Bini saya jatuh toilet, kaki tergeliat. Mamu pun susah hati lah. Kan? Mamu dah order, dah makan semua apa semua. Tengok ustaz tak boleh main. Lepas sembahyang maghrib, Mamu pun buat announcement. Assalamualaikum jemaah semua, minta maaf lah. Malam ni ustaz, punya bini jatuh tadi toilet, tak boleh main ceramah tempat kita. Kan? Tak apalah, nanti kita tengok macam mana. Mamu pun lepas dah cancel dah kuliah malam ni, dia pun tak tahu buat apa. Dia sandar tadi tu, dia main Facebook. Dia pun tengok Facebook, ustaz pergi ceramah tempat ni. Live Facebook. Pasal apa? Tempat sana bagi 300, Mamu bagi 150. Contoh. Contoh kan. Kan? Tipu lah. Kan? Tak kira lah dia ustaz ke apa ke, tapi kalau dia buat macam tu, dia boleh jadi orang yang munafik, Nabi kata. Sebab tipu. Tuan-tuan, orang kita ni berapa banyak tipu orang. Kan? Kadang-kadang kita tidur bangkit lambat. Tiba-tiba pergi kerja lambat, bagi tahu apa, sorry lah bos, tayar motor puncture ni. Yang bangkit tidur lambat. Ya, tapi ambil tipu dekat bawah kata tayar motor. Tipu ni tuan-tuan, jangan, bahaya. Tipu ni sangat bahaya. Ada satu cerita betul di Amerika, saya baca cerita tu. Di Amerika, satu budak ni umur 15 tahun. 15 tahun. Dia jadi scammer. Dia tipu duit orang ramai sampai dia jadi jutawan. Duit masuk dalam akaun dia, masuk, dia tipu orang. Kemudian dia ditangkap dan didakwa di mahkamah. Hari yang dia nak dakwa di mahkamah, semua family dia main mahkamah. Mak dia, makcik dia, pakcik dia, uncle dia, aunty dia, semua pergi mahkamah. Mereka dapat jumpa dia di mahkamah. Mereka yang marah dia macam-macam.
Mereka kata, hang ni bagi malu muka aku lah, hang bagi malu muka mak lah, hang bagi malu muka bapa. Aunty dia berkata, hang ni apa punya anak menakan? Hang bagi malu aku punya muka lah, apa-apa semua dia marah. Tahu dia kata apa? Dia kata, saya tak tahu pun tipu orang tu boleh kena tangkap. Budak tu kata, saya tak tahu tipu orang boleh kena tangkap. Dia berkata, apa sifat hang cakap macam tu? Dia kata, hari-hari aku tengok hampa semua tu tipu orang tak kena tangkap pun. Lihat, mak tipu dekat bapa, bapa tipu kat mak, kan? Bapa tanya, mak tadi hang balik kerja pukul apa? Bapa balik lambat. Mak balik pukul 7 tapi dia tipu 5.30 sampai rumah dah. Kan? Dia duduk rumah, dia tahu mak dia balik pukul 7. Bapa dia tanya, what time you come back to home? Dia tanya, 5:30 I come back already. Kan? Dia kata lagu tu lah, 5.30. Jadi dia, 5.30 sampai apa? Aku tengok tadi jam pukul 7 sampai rumah. Kan? Dia tengok mak dia tipu bapa dia kata tak kena tangkap pun. Dia tengok aunty dia tipu uncle dia tak kena tangkap. Dia tengok adik ipar mak dia tu tipu orang ni tak kena tangkap. Bersifat aku tipu kena tangkap. Kan? Jadi kadang-kadang disebabkan kita suka tipu, kita akan melahirkan anak-anak kita yang akan menipu. Kan? Tanpa dia sedar, dia pun akan tipu. Dia buat salah. Tanya dia, betul yang buat? Tak, kakak yang buat. Dia buat orang ni. Kan? Bersifat dia tengok selalu mak dia duk tipu kawan kerja dia macam tu. Dia tipu orang lain. Jadi kita kalau suka menipu, kita akan create surrounding yang akan menipu. Sebab tu kita kena jaga tu kan. Kita kena kawan nak main rumah. Kawan nak main rumah, dia kata, esok ada rumah tak cuti? Esok kita ada rumah tak pergi mana pun. Tapi kita tak mau dia main macam tak. Esok aku kena pergi Batu Feringgi, saya ada kenduri. Tak, pasifan tak boleh abang. Tak, memang esok aku ada rumah tapi minta maaf, esok aku tak boleh nak dapat, aku tak boleh nak layan tetamu. Aku ada urusan di rumah, urusan family. Kan itu lebih baik. Dia tahu dia nak tipu. Jadi bapa anak dia tengok, bapa aku ni dia tipu. Kawan nak main rumah, dia ada rumah, dia beritahu tak ada, dia ada dekat Batu Feringgi. Kan? Jadi anak dia akan mula, okay, yang ni bab anak ni tuan-tuan kita kena jaga. Saya pergi ceramah, motivasi di banyak tempat, banyak mak bapak jumpa saya, dia kata, Ustaz, anak saya tak mau dengar cakap saya, Ustaz. Ustaz, tolong nasihat. Saya kata dekat mak dia, saya kata, makcik minta maaf, kakak, sorry. Lebih penting daripada anak tak dengar cakap tu adalah anak itu sedang memperhatikan kita. Anak tu sedang memperhati kita. Dia tak dengar cakap tu satu bab, tapi yang lebih besar daripada dia tak dengar cakap, dia duk tengok apa yang kita buat. Dan orang putih kata lead by example. Kadang-kadang dia tak dengar cakap tu pasal apa? Pasal dia tengok mak aku, bapa aku nasihat pun dia tak dengar cakap. Kan? Jadi dia pun akan behave lagu tu. Saya kalau beranak, saya cukup takut tuan-tuan. Kita kena tunjuk contoh yang baik dekat anak-anak kita. Sebab pengalaman saya, anak saya yang sulung lari 10 tahun, masa dia 4 tahun. Saya dalam family, kalau cakap dengan saya, semua kalah, saya menang. Biasalah mama kan. Dia nak kita cakap, kita menang kan. Dia nak. Jadi family saya, dia kata, nah hang tu saya cakap lah, hang ni apa, kata semua mau betul lah. Cakap mesti hang nak menang. Dia kata A, saya kata B, dia kata B, saya kata A. Okay, saya selalu macam tu. Jadi bila saya dapat anak, satu hari saya marah dekat dia, saya geram dekat dia, dia buat satu benda di rumah. Masa tu dia baru 4 tahun, saya kata dia, hang jaga, jangan bagi bau naik angin. Saya marah dia, saya tak jaga, jangan bagi bau naik angin. Tuan-tuan tahu dia jawab apa aja. Kalau bau naik angin, kenapa terbang? Ya, waktu tu tak terbakar macam mana. Waktu tu rasa insaf. Ya, lain kali siapa cakap apa aku jangan jawab. Ya, nampak tak? Allah hantar on the spot, anak boleh jawab balik. Ya? Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena jaga. Jangan kita cakap bohong sebab kita akan melahirkan generasi yang bohong. Itu antara sifat munafik yang Nabi sebut. Kalau kita buat, kita akan jadi munafik. Antara munafiknya lagi apa tuan-tuan? Selalu orang nampak 3 benda tu ya, tapi tak, sifat munafik ni banyak. Kalau kita buka dalam satu kitab, ada 50 sifat-sifat munafik. Antaranya apa? Orang yang malas beribadah dikira sebagai orang yang munafik. Kan? Orang yang tak suka semayang berjemaah. Kan? Dia selalu semayang seorang-seorang. Kita orang lelaki ni kena solat berjemaah. Lelaki yang soleh, dia akan solat berjemaah di masjid. Orang yang suka solat di rumah seorang-seorang, dia bukan lelaki yang soleh, tapi dia adalah lelaki yang solehah. Boleh faham?
Ya. Faham? Kalau faham, tak faham sudah. Ya. Jadi kita lelaki yang soleh, kan, orang lelaki ni dia dituntut semayang berjemaah di masjid. Zaman Nabi, bila Nabi tengok ada sahabat yang tak semayang berjemaah, maka Nabi ancam mereka. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Siapa yang tak mai semayang berjemaah, aku akan hantar orang untuk bakar rumah mereka. Nabi ancam sampai nak bakar rumah. Bukanlah Nabi bakar betul-betul, tapi Nabi nak gambarkan betapa besarnya pahala bila orang laki-laki semayang berjemaah. Orang perempuan tak nak masalah. Orang perempuan dia semayang di rumah dia lagi afdal. Dia nak main semayang di surau, di masjid, tak ada masalah. Nak semayang di rumah lebih baik. Main semayang di masjid pun tak ada masalah. Tapi orang lelaki, kalau semayang di rumah dengan di masjid, di surau, semayang berjemaah itu lebih afdal daripada dia semayang di rumah. Sekali-sekala tak sempat semayang di rumah, tak apa lah. Ni tak, hari-hari tak pernah main semayang. Maka kata dengan ulama, kalau orang yang suka semayang seorang-seorang, itu tanda orang itu adalah orang yang munafik. Kalau dia suka semayang seorang, dia tak suka semayang berjemaah. Dia malas nak main semayang berjemaah. Kan? Jadi kita ni kena solat berjemaah. Antara benda supaya kita tak jadi orang yang munafik. Jadi sahabat Nabi yang tadi ni, Sayyidina Hanzalah dan Abu Bakar, mereka adalah orang yang sangat takut kalau mereka jadi orang yang munafik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab munafik ni tempat dia lagi dalam neraka dia. Di jurang neraka Allah. Di lantai yang paling dasar, lagi dalam daripada neraka orang kafir. Sebab tu kita takut. Sebab tu di akhir zaman ni tuan-tuan, kita kena usaha banyak untuk jaga iman kita. Tu penting. Nak jaga iman bukan dekat meja kuliah. Saya duduk meja kuliah, saya boleh cakap apa saja saya nak cakap. Saya boleh cerita pasal rasuah, ar-rashi wal murtashi finnar. Saya boleh ceramah. Orang yang bagi rasuah, orang yang terima rasuah akan masuk dalam neraka. Tapi nak test iman tu, kena tengok orang tu, bukan saya. Kan? Kalau saya duduk jadi CEO satu tempat, tiba-tiba ada orang main, letak, nah, Cik Firdaus, ni ada 250,000, you pejam mata, sign dokumen ni bagi lulus projek ni. Waktu tu saya boleh kata, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang terima rasuah, orang yang bagi rasuah, orang yang terima rasuah, masuk neraka. Saya tak mau doa tu. Yang tu baru betul orang yang beriman. Betul tak? Oh, baca hadis tak apa, saya top up lagi 250,000. Dia kata, astaghfirullah, saya tak mau rasuah ni. Dia kata, tak apalah, saya bagi 1 juta. Astaghfirullah, jadi alhamdulillah. Yang tu masalah. Itu iman. Bukan senang nak jaga iman, tapi itulah iman. Sebab tu ada di zaman Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar ni dia suka ronda waktu malam. Waktu dia jadi khalifah, waktu malam dia suka keluar. Dia buat apa keluar? Bukan ronda saja. Angkat gandum, hantar di rumah orang miskin. Satu hari bila dia penat hantar gandum, dia sandar dekat satu tembok. Dia pun duduk relax. Tembok tu rumah orang. Rumah dulu bukan macam Lani. Lani kalau pergi sana tepi tembok pun tak dengar apa yang cakap di dalam. Rumah dulu tembok pelepah kurma saja. Dia pun sana. Dalam rumah tu ada anak dengan mak diorang. Mereka ni siapa? Mereka ni tukang perah susu. Mereka akan perah susu siang hari, malam hari masak susu, esok pagi jual. Jadi si mak ni, dia perah-perah susu dapat sikit lah. Lembu punya susu ke, unta punya susu ke, dapat sikit. Dia pun bagi tahu kat anak perempuan dia. Dia kata, susu dapat sikit, kita campur air lah. Bukan Sayyidina Umar tahu pun. Padahal Sayyidina Umar duduk sana tepi rumah dia. Kan? Anak dia jawab apa tuan-tuan? Anak dia kata, kalau Sayyidina Umar tak tahu sekalipun, Allah, Tuhan kita dan Tuhan Sayyidina Umar mengetahui apa yang kita buat. Maka jangan campur. Jadi bila Sayyidina Umar dengar benda tu, dia pun seronok. Dia kata, ni satu perempuan yang ada iman di zaman aku. Dia pun lari balik rumah, cari anak dia, anak lelaki dia. Dia pun kata, bapa dah jumpa satu ponu dah. Bagi punya ponu, hama kan nak bagi kahwin. Dia tak katalah ponu tu saya nak kata. Ya, dia kata, hama kan nak bagi kahwin dengan. Maka kahwinlah anak Sayyidina Umar dengan wanita tersebut. Lahirlah seorang anak
seorang cucu yang bernama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kalau dalam sejarah Islam, dia dikira sebagai pemimpin yang beramanah. Satu hari bila dia jadi khalifah, makcik dia mai. Dia dah bagi dah zakat kat semua orang, makcik dia kata, aku makcik takkan tak boleh dapat lebih kot. Zaman tu duit shilling tu tak. Dinar, dirham ni. Dia kata nak lebih boleh. Dia ambil satu duit shilling, dia bakar bagi pandai, dia bawa dalam sarung tangan, dia bagi kat makcik dia. Makcik dia pegang-pegang, pandai lepas. Makcik dia kata, apa ni aku minta bagi bara api kat aku. Dia kata kalau bara api dunia orang tak boleh pegang, apatah lagi akhirat. Dan itu Umar bin Abdul Aziz, orang yang sangat jaga keimanan. Kita boleh jaga dah iman sampai macam tu tuan-tuan. Zaman lah ni keimanan kita dicabar dengan macam-macam benda. Buka dalam TikTok, macam-macam benda boleh bagi rosak iman kita. Buka dalam Instagram, macam-macam benda boleh bagi rosak iman kita. Buka Facebook, macam-macam benda boleh bagi rosak iman kita. Buka TV, macam-macam benda boleh bagi rosak iman kita. Maka kita kena jadi orang yang jaga iman. Sebab tu kalau kita nak ambil contoh Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Umar ke, Sayyidina Osman ke, orang nanti kata, oh ni orang yang besar-besar. Ni sahabat Nabi. Biasalah. Kita kata, Nabi semayang sampai bengkak kaki, orang kata, oh tu biasalah. Tu dia Nabi tau ke? Kita bukan Nabi. Tak apa. Saya tak mau cakap pasal dia, saya nak cakap pasal Ustaz Abdullah Bukhari. Ustaz Abdullah Bukhari. Baru meninggal. Meninggal umur 88. Dia bukan sahabat. Dia bukan hidup zaman Nabi. Dia hidup zaman kita. Baru meninggal sebulan sudah. Sebulan sudah. Tak sampai sebulan. Baru 2-3 minggu sudah. Meninggal. Dia punya ilmu tu jangan ceritalah. Hebatlah ilmu dia. Nama dia bukan Bukhari. Nama dia Abdullah bin Abdul Rahman. Gelaran dia Bukhari. Tapi orang selalu panggil Ustaz Abdullah Bukhari, Ustaz Abdullah Bukhari. Gelaran dia Bukhari. Pasal apa gelaran dia Bukhari? Gelaran dia Bukhari itu sebab dia hafal 7,000 hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu ada 7,000 lebih hadis. Semua dia hafal dalam kepala dia. Yang tu satulah. Satu lagi, dia ni alim 4 mazhab. Mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, semua duduk dalam kepala otak dia. Tanya apa dia boleh abang? Hanbali kata macam ni, Maliki kata macam ni, Hanafi kata macam ni, Syafi'i kata macam ni. Dia boleh cerita semua. Pergi mesyuarat di JAKIM, Jabat Agama Putrajaya. Dia tanya, Syekh ni hadis apa? Dia pejam mata dia abang. Ini hadis Sahih Bukhari. Syekh ni hadis kami baca apa? Yang ni Sahih Muslim. Oh yang ni Sahih Tirmizi. Yang ni Abu Dawud. Yang ni An-Nasa'i. Dia boleh abang macam tu. Tak payah buka kitab. Tu ilmu dia. Tak apalah ilmu dia tu kita buat tepi. Amalan dia macam mana? Saya tak pernah jumpa orang yang beramal macam dia. Zaman kita, saya tak pernah jumpa orang yang beramal macam dia. Kalau kita baca cerita orang dulu-dulu, biasa. Orang dulu semayang malam, lepas Isyak, dia bagi salam waktu azan subuh, biasa. Imam Ali Zainal Abidin cicit kepada Nabi SAW, satu malam semayang 1,000 rakaat, biasa. Biasalah 1,000 rakaat dia semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam 1,000 rakaat satu malam, biasa. Sayyidah Nafisah cicit Nabi juga, sebelum dia mati dia khatam Quran 30,000 kali, bukan 30 kali, 30,000 kali khatam Quran. Sayyidah Nafisah, biasa benda tu. Sebab tu zaman dulu, zaman tak ada Facebook, zaman tak ada Instagram, zaman tak ada TikTok. Buat apa lagi malam-malam gelap semayang. Tak ada apa zaman tu kan. Duduk semua padang pasir. Gamma tak ada, Komta tak ada, Perangi Mall tak ada, First Avenue tak ada, tapi ronda apa. Puasa semayang. Ni zaman sekarang. Saya cerita pengalaman saya bila saya ziarah Syekh Bukhari satu hari, saya dah belajar di Universiti Melaya. Ada satu masalah assignment saya, kata kerja saya di Universiti Melaya tu, saya ada masalah lah dalam bidang hadis. Saya cari kitab pun tak jumpa. Saya nak pergi tanya kat dia. Saya pergi rumah dia lepas Zuhur, pukul 2:30 macam tu lah. Saya parking motor, saya masuk. Masa saya masuk, saya tengok dia baru keluar toilet, terus dia takbir. Saya tak dan bagi salam.
Dia tulis Allahu Akbar. Tak apalah, saya tunggu. Saya duduk luar, saya tunggu. Saya tunggu, saya buat apa tuan-tuan? Saya buat apa? Main Facebook. Apa nampak? Ya. Main Facebook biasa kan. Saya pun macam hampa pun macam saya. Serupa yang kita kan. Ada masa main Facebook. Ya, duduk tunggu tunggu. Saya duduk tunggu tu sampai 3.30 dia tak rukuk. 2.30 dia takbir, sampai 3.30 dia belum rukuk rakaat yang pertama. Saya tunggu tunggu. Lebih kurang dalam 3.35 macam tu dia rukuk. Dia rukuk, dia sujud. Lepas tu dia bangkit rakaat kedua. Rakaat kedua, daripada 3.35 sampai 4 suku dia tak rukuk. Apa dia baca tak tahu. Surah panjang dia baca. Sampai 4 suku dia tak rukuk. Last sekali saya tunggu lah. Saya kata, yang ni kalau aku tunggu silap bilang pukul 5 pun dia tak rukuk. Last sekali saya buat batuk saya batuk. Ya, nak tunggu tak boleh tunggu Ya. Saya buat batuk. Bila saya batuk, cepat-cepat dia rukuk, cepat-cepat dia sujud, cepat-cepat dia bagi salam. Dia kata masuk. Saya mau bagi salam, saya masuk. Dia tanya kat saya, baru sampai dah. Saya kata tak, saya sampai lama dah, 2.30. Loh, kesian, pasti faham tak bagi salam. Kalau bagi salam tadi, saya disemayang cepat. Dia kata. Saya kata taklah, saya nak bagi salam. Saya tengok saya dah takbir dah, saya tak ada bagi salam. Tak apa, saya tunggu, saya ingat saya tengok kena buah keras. Ya. Lepas tu, saya kata tak, dah tua dah kena semayang panjang sikit. Tengok dia punya jawapan. Dah tua dah kena semayang panjang sikit. Kita kan dah tua memang saya, sebab tu saya semayang laju. Dia dah tua memang saya, sebab tu dia semayang panjang sikit. Dia memang panjang tak sikit, sejam 45 minit dia semayang. Tak apalah, lebih kurang dalam 4.20 macam tu saya masuk, 4.30, 4.35 saya keluar. Waktu tu asap 4.50. Elok saya langkah kaki keluar terus dia sambung semayang balik. Dia tak buang masa. Tu ibadah Syekh Abdullah Bukhari. Itu satu. Yang kedua, dia jadi imam di Kapitan Keling. Satu hari saya semayang subuh di sana. Lepas azan, kita semayang Qobliyah. 2 rakaat. Betul tak betul? Saya semayang 2 rakaat. Sana qomat lambat sebab ikut mazhab Hanafi. 20 minit ke setengah jam. Dia tak semayang 2 rakaat. Dia lepas 2 rakaat, 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 sampai Bilal qomat, dia dah semayang 12 rakaat. Tak apalah, saya pun duduk tengok dia semayang banyak rakaat. Saya pun habis subuh, saya pergi tanya dia, Syekh, tadi Syekh semayang apa banyak sangat? Saya kata, saya semayang tadi Qobliyah 2 rakaat. Syekh semayang apa? Dia kata semayang Qobliyah. Dia kata macam, dia jawab pendek, semayang Qobliyah. Saya kata, Syekh Qobliyah 2 rakaat, mesti Syekh semayang 12 rakaat. Dia kata, Nabi kata Qobliyah tu bainal azan wal iqamah. Di antara azan dan iqamah, di situ tempat Qobliyah. Jadi selagi mana tak iqamah, selagi tu saya semayang. Kan, kita lah dapat 2 rakaat tu, kan, kira bagus lah. Kan, dia semayang surah panjang tuan-tuan. Kita punya semayang sunat, kalau boleh ada inna atoina dengan kulhu, tu cukup punya bagus. Betul tak betul? Kan, dia semayang surah panjang. Allahu Akbar. Tapi bila dia mati tuan-tuan, Allah Ta'ala muliakan dia macam mana? Dan dia bukan orang yang terkenal, orang tak kenal dia pun. Bukan ramai orang kenal dia. Dia bukan influencer dalam Instagram, bukan. Dia tak ada follower yang ratus-ratus ribu dalam TikTok, tak ada pun. Dia tak ada follower dalam Facebook pun tak ada. Kan? Tapi bila dia mati, semayang, punya ramai semayang masjid Kapitan Keling. Kan? Sebab kalau biar lagi sikit, kalau boleh limpah pergi jalan dah. Punya ramai semayang di Kapitan Keling. Saya pergi semayang jenazah dia, ada budak daripada Alustaq mai. Saya tanya, hang kenal Syekh? Dia kata, 6 tahun sudah lah saya ikut dia punya kuliah. Sekali saja. Lepas tu saya minta tolong dia baca ayat jampi sikit kat mak saya. Lepas tu hari ni saya dengar dia mati, saya pun naik motor X5 mai daripada Alustaq. Dia mai daripada Alustaq. Sanggup mai daripada Alustaq. Nak bagi Syekh suruh dia mai lah. Syekh tak suruh dia mai pun. Tapi bila matinya seorang manusia yang berjaya di akhirat, bukan berjaya di dunia saja.
Dia seorang manusia yang sangat dekat dengan Allah. Allah muliakan dia, Allah gerakkan hati manusia untuk main solat jenazah. Dan sebab tu kita ambil iktibar daripada ulama besar di Pulau Pinang ni. Sibuk kita dengan dunia pun jangan sampai kita lupa kehidupan akhirat. Sahabat Nabi tadi tunjuklah sifat Syekh Abdullah Bukhari ni, dia alim di dunia tapi dia tak mau dunia. Dan bukan kita suruh tinggal dunia, tak tuan-tuan. Bukan malam ni balik terus nak suruh pergi pecah TV dalam rumah, tak. Nabi sendiri pun tadi habaq, ada masanya kita bagi masa untuk kerja kita, untuk niaga, untuk keluarga. Tapi jangan sampai kesibukan dunia kita menyebabkan kita lupa tentang kehidupan akhirat. Dan untuk akhirat tu kita kena buat lebih. Boleh semayang sunat, boleh buat sedekah, boleh puasa, boleh baca Quran. Tak boleh baca satu muka surat, baca setengah muka surat. Setengah muka surat tak boleh baca 10 ayat. 10 ayat tak boleh 5 ayat. 5 ayat tak boleh 2 ayat. 2 ayat pun tak boleh baca Fatihah. Naik motor baca Fatihah boleh? Boleh. Fatihah pun tak boleh baca kulhu sekali. Ustaz, yang tu pun saya tak nak masa nak baca. Mai saya ajak macam mana nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Cukup lah. Jadi yang tu pun. Dia sebab Nabi kata 1 huruf 10, 3 huruf 30. Ustaz, Alif Lam Mim tu pun panjang Ustaz. Okey, kalau macam tu lah. Nun. Cukup lah. Yang tu pun kalau tak boleh baca, Jambatan Pulau Pinang ada 2. Pergi terjun salah satu. Simple lah. Bacalah walaupun 1 huruf. Sebab orang yang dekat dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Saya pergi ceramah, saya pergi Indonesia. Ada ceramah di Indonesia. Saya nak semayang Jumaat, masjid jauh. Saya tanya dekat mereka di hotel, kata, mana semayang Jumaat? Mereka kata bawah, ground floor. Tempat parking kereta macam ni, mereka buat semayang Jumaat. Setiap Jumaat. Sebab staff mereka ramai, nak pergi masjid jauh, jadi mereka buat semayang Jumaat bawah, basement kapak. Saya pun turun, pergi ambil uduk, duduklah kat lantai, mereka hampak sejadah, hampak tikar, semayang Jumaat. Ada dia punya khatib, pejabat agama dia punya lah, main khutbah Jumaat. Saya dengar khutbah Jumaat tu, saya ingat sampai hari ni. Hari tu khatib tu di Indonesia, di Jakarta, dia bagi bukti siapa saja yang terkait dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Tu khutbah Jumaat 4-5 tahun sudah di Indonesia. Saya ingat sampai hari ni. Khatib tu kata apa? Khatib tu kata Nabi Muhammad pasipah Allah Ta'ala angkat dia jadi ketua bagi segala Nabi. Dia disebut sebagai Sayyidul Anbiya, penghulu bagi segala Nabi. Sebab apa? Sebab kerja dia bawa Al-Quran. Malaikat Jibril diangkat menjadi Sayyidul Malaikah, penghulu bagi segala malaikat. Sebab apa? Kerja dia buat turun Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang ke-9, tapi dia diangkat menjadi Sayyidul Syuhur, penghulu bagi segala bulan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Dalam banyak-banyak malam, ada malam nisfu Sya'ban, ada malam Isra' Mi'raj, ada malam Hari Raya Aidilfitri, malam Hari Raya Aidil Adha. Kata Imam Syafi'i, antara malam-malam yang mulia, tapi ada satu malam yang lebih mulia daripada malam tadi, Lailatul Qadar. Kenapa malam tu mulia? Sebab malam tu malam turunnya Al-Quran. Malam yang dikaitkan dengan Al-Quran jadi mulia. Nabi yang terkait dengan Al-Quran jadi mulia. Malaikat yang menurunkan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Bulan yang turun Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita kaitkan diri kita dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan kita. Jadi kita tak payah kita lah tuan-tuan, tisu. Ada tisu, tak ada tisu. Ambil satu tisu, contohlah. Contoh ini tisu. Saya boleh buang dia tak? Boleh buang? Boleh buang lah tisu kan? Memang kena buang. Boleh pijak lah dia. Boleh pijak. Lempang dalam parit. Sekarang orang lak-lak muka, lempang dalam parit. Lempang tepi jalan. Tapi kalau tisu yang tadi boleh buang, boleh lempang dalam parit, kita tulis satu ayat Quran. Boleh buang? Tak boleh buang.
Boleh buang dalam pari, tak boleh buang pari. Boleh lap muka, tak boleh lap muka. Boleh baling dalam tong sampah, tak boleh baling. Boleh pijak, tak boleh pijak. Tisu yang tak ada nilai tadi dikaitkan dengan Al-Quran jadi mulia. Kan? Jadi kita ni kalau nak Allah Ta'ala muliakan kita, kaitkan diri kita dengan Al-Quran. Kan? Paling-paling tak sebelum tidur 3 kul ke Fatihah tu habis teruk lah tu. Kan? Bagus sikit sebelum tidur malam surah Al-Mulk, surah Sejadah, 10 ayat awal suratul Kahfi ke contohnya. Kan? Kalau kita boleh amal benda tu, yang itulah yang nak bagi syafaat kat kita. Tuan-tuan jumpa saya kat kedai makan, tuan-tuan tegur saya tegur tuan-tuan. Kan? Bila tuan-tuan tegur saya tegur tuan-tuan, sama ada tuan-tuan dapat nasi kandang free ataupun saya dapat nasi kandang free. Itu tak boleh. Kan? Hari itu tuan-tuan lagi laju, tuan-tuan belanja. Kalau saya laju, saya belanja tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan jumpa saya di akhirat, belum tentu saya tegur tuan-tuan. Saya tengok Mamu Yasin, dia kata, Allah jam. Aku belah. Ya, contoh. Kan? Saya tengok Mamu Yasin, saya pun pening hari itu. Macam-macam benda saya nak kena jawab di sana. Kalau saya jumpa Mamu Yasin, saya tak kenal Mamu Yasin. Sampai saya dah selamat, baru saya boleh tegur Mamu Yasin. Selagi mana saya tak selamat, saya akan lari. Tapi Al-Quran tunggu nak bantu kita, Nabi tunggu nak bantu kita. Kan? Maka kita kena dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Nabi SAW, sebab inilah yang akan membantu kita di akhirat nanti. Ya? Jadi mudah-mudahan kita ambil manfaat apa yang kita belajar pada malam ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai manusia yang akan masuk dalam syurga Allah bersama Nabi Muhammad SAW, yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa'fu 'anna al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.